Weh, serius doh, aku takut saya nak cerita benda ni. Cerita ni nak tegur raja-raja Melayu tau. Buatnya raja murka, mampus aku siap. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Hari ni aku nak bercerita satu topik yang agak berat dan sensitif. Jadi aku harap korang boleh dengar cerita ni dengan minda yang terbuka dan cuba untuk fahamkan apa maksud yang tersirat yang nak disampaikan. Sebelum puasa hari tu, ada satu publisher yang bernama Legacy Pemikir atau short formnya LEKIR bagi aku satu buku yang bertajuk Kisah Pelayaran Abdullah Munshi ke Kelantan 27 Mac 1838. Disebabkan bulan puasa hari tu aku busy gila, so aku tak sempat nak baca buku ni. Minggu lepas baru aku tegak hati nak baca buku ni, dan aku rasa aku nak share dengan korang apa yang aku faham daripada buku ni. Sebelum kita start cerita pasal buku ni, aku nak share sikit secara ringkas siapakah Abdullah Munshi ni. Nama sebenar beliau ialah Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi. Beliau dilahirkan pada bulan Ogos 1796 di Kampung Pali atau sekarang dikenali dengan nama Kampung Ketek di Bandar Melaka. Beliau ni berketurunan Jawi Peranakan yang bermaksud keturunan kacukan India dengan Melayu. Beliau merupakan anak bongsu daripada 5 beradik. Sayangnya 4 orang abang beliau dah meninggal dunia masa kecil lagi. Maka beliau dibesarkan oleh orang tua tempatan, di mana mengikut adat orang tempatan, kalau nak daya ketahanan badan tu kuat, membesarlah dengan cara orang tempatan. Beliau ni ikut jejak langkah ayah beliau dengan menjadi seorang guru bahasa Melayu dekat Melaka. Kemudian beliau dihantau ke Singapura untuk mengajar bahasa Melayu dekat sana. Beliau juga menjadi jurutulis dan penterjemah untuk negeri-negeri Selat. Abdullah Munshi ni disegani sebab beliau menjadi salah seorang pioneer dalam bidang pesuratan bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang kewartawanan. Disebabkan itulah beliau selalu digelaukan sebagai bapa sastra Melayu moden. Beliau dipercayai meninggal dunia disebabkan penyakit taun dekat Mekah masa mengerjakan haji di antara 8 atau 18 Mei 1854 di usia 59 tahun. Ada sejarawan berpendapat yang beliau tak sempat sampai pun dekat Mekah dan dipercayai meninggal dunia dekat Jeddah pada bulan Oktober 1854. Karya Abdullah Munshi ni banyak mengundang kontroversi dan ada beberapa sejarawan Malaysia yang tak suka dengan Abdullah Munshi ni. Kenapa? Nanti kat ujung video aku akan explain kenapa orang tak suka beliau. Sekarang ni aku nak terus fokus pada penulisan beliau sepanjang beliau belayar pergi ke Kelantan. Penulisan asal sebenarnya dalam bahasa Jawi, tapi dalam buku ni dah diterjemahkan lah supaya korang lebih mudah nak faham apa yang nak disampaikan. Lagipun beliau ni banyak guna bahasa Melayu lama. Kalau baca direct memang pening kepala kau nak faham. Dalam buku ni Abdullah Munshi banyak bagi teguran pedas dekat raja-raja Melayu dengan masyarakat Melayu tu sendiri. Jadi sebelum aku teruskan, apa yang aku nak sampaikan dekat sini adalah berdasarkan penulisan beliau. Aku tak berniat langsung nak menjatuhkan atau nak menderhaka kepada institusi di Raja Melayu kita. Aku tetap berpegang teguh pada prinsip kedua dalam rukun negara, iaitu kesetiaan aku kepada raja dan negara. Tujuan aku berkongsi cerita dekat sini semata-mata hanya untuk bagi pengajaran sahaja untuk kita semua. Dengan penjelasan niat aku ni, aku harap korang boleh buka minda korang supaya tak berlaku salah faham. Segalanya bermula bila orang-orang dekat Singapura dapat berita yang negeri Kelantan nak berperang. Jadi, kalau ikut adat orang Melayu, kalau negeri tengah perang, semua kapal dagang tak boleh keluar, tak boleh masuk. Disebabkan tu, banyak sampan pukat pedagang Cina dengan pedagang Eropah dekat Singapura dah sangkut dekat Kelantan. Jadi semua pedagang ni minta tolong dekat Tuan Banam atau nama sebenarnya Sir Samuel George Bonham, Gubernur negeri-negeri Selat pada masa tu, untuk keluarkan surat kepada Raja Kelantan. Diorang minta supaya Raja Kelantan jangan rosakkan sampan-sampan diorang sebab diorang nak sampan-sampan tu balik terus ke Singapura. Tuan Banam pun keluarkan 3 surat dalam sampul kuning. Satu untuk Raja Bendahara, satu untuk Raja Temenggung dan satu untuk yang di-Pertuan Kelantan. Lepas dapat surat tu, pedagang-pedagang ni tadi siapkan 2 perahu layar orang Eropah yang bernama Maggie Lauder dengan Water Witch. Baba Poeng, wakil pedagang tadi ni, offer Abdullah Munshi job nak pergi hantarkan surat ni dekat Kelantan. Beliau dibayar upah sebanyak RM80 untuk jadi translator kepada Grand Prix, wakil orang British yang ikut sekali dalam pelayaran tu. Mengikut penulisan Abdullah Munshi, diorang start belayar pada pukul 6 pagi hari Rabu 2 Muharram 1253 Hijrah bersamaan 27 Mac 1838 Masihi.
Tapi tarikhnya tak teli sebab 2 Muharram 1253 Hijrah jatuh pada hari Jumaat 7 April 1837. Kalau betul diorang ni belayar pada hari Rabu, tarikh yang betulnya ialah 27 Mac 1838 bersamaan 2 Muharram 1254 Hijrah, bukan 1253 Hijrah. Kira dalam penulisan beliau tahun Hijrah tu kurang setahun je. Sepanjang beliau belayar pergi ke Kelantan, beliau sempat singgah dekat Pahang dengan Terengganu. Jadi dekat sini beliau bagi teguran yang pedas kepada masyarakat dengan raja-raja Melayu. Kepada orang Pahang, Terengganu dengan Kelantan, lagi sekali aku minta maaf awal-awal. Aku cuma nak sampaikan pengajaran, mohon jangan marah dekat aku pula. Pertama sekali, Abdullah Munshi tegur berkenaan kemalasan orang Melayu pada ketika itu. Masa beliau sampai dekat Pahang, beliau tengok daripada 100 orang, 10 orang je yang kerja, yang lain semua lalai. Ramai yang suka berhias, pakai pakaian yang paling cantik yang diorang ada, tapi langsung tak nak ubah nasib hidup diorang. Diorang lebih banyak habiskan masa dengan bergaduh sesama sendiri. Setiap hari ada je orang mati dekat Pahang. Lepas tu pergi ke hulu ke hilir, bawa sampai 4 ke 5 jenis senjata. Dekat Terengganu pun sama. Yang lelaki ramai yang malas. Diorang lebih suka makan, tidur dekat rumah. Lepas tu kejap-kejap dia belik senjata dia tu. Bila keluar rumah, bawa le senjata banyak-banyak tu ke hulu ke hilir tanpa ada tujuan. Sekadar nak tunjukkan yang dia tu berani dan kuat. Kalau nak tunjuk berani, bukan macam tu caranya. Orang penakut pun boleh bawa senjata ke hulu ke hilir. Abdullah Munshi kata, orang yang berani dan kuat tu adalah orang yang boleh lawan nafsu malas dia. Dekat Terengganu, kebanyakan kerja dibuat oleh orang perempuan macam niaga dan bekerja. Bagi Abdullah Munshi, benda ni dah salah. Sebab bila ramai orang perempuan yang bekerja, maka anak-anak dekat rumah akan terbiau dan tak terurus. Dan orang perempuan akan lebih banyak terdedah dengan bahaya daripada lelaki-lelaki jahat ni. Beliau juga cakap yang tanah dekat Pahang, Terengganu dengan Kelantan semuanya subur dan sesuai untuk pertanian dan pelihara binatang. Tapi sayangnya tak dimanfaatkan. Masa beliau dekat Terengganu, beliau gambarkan kalau tanah Terengganu ni ada dekat negeri lain, confirm orang Melayu ni semuanya kaya, tak ada yang miskin. Masa dekat Kelantan pula, beliau tengok penuh lembu, kerbau dengan kambing yang sihat-sihat. Kalau dijual separuh je hasil binatang ternakan tu dekat Singapura, seluruh orang Singapura tu terus kaya. Cuma sayang, orang Melayu tak manfaatkan kelebihan yang ada untuk memajukan diri sendiri. Sedangkan orang Cina dengan orang Arab semuanya kaya-kaya hasil dari berniaga dekat tanah kita. Selain daripada tu, ramai juga yang ketagih dengan candu sampai dah kurus cengkung rupanya. Jangan kata rakyat biasa, keluarga diraja pun banyak ketagihan candu ni. Benda ni tak boleh nak dibuang disebabkan dah jadi adat raja-raja untuk makan candu. Ada satu masa ni, Abdullah Munshi nasihatkan Tengku Terbenar daripada Kelantan pasal candu ni. Pertama sekali beliau bagi tahu yang candu ni haram dalam Islam. Lepas tu merosakkan badan. Kalau betul candu ni berfaedah, kenapa orang Eropah yang baik dan kaya tak makan pun candu ni? Padahal candu ni datang daripada negara diorang. Lagi satu, kalau adat tu sia-sia atau kurafat, lebih baik dihentikan je. Contohnya, masa beliau nak belayar balik ke Singapura, orang Melayu percaya kepada upacara melangkah perahu untuk menentukan waktu yang baik nak mulakan pekerjaan. Sedangkan waktu yang terbaik tu ditentukan oleh takdir Allah yang Maha Kuasa. Oleh kerana upacara ni, diorang terlepas angin yang akan bawa sampan pukat diorang balik ke Singapura. Abdullah Munshi juga ceritakan yang rumah orang Melayu ni tak ada sistem. Satu dekat sana, satu dekat sini, satu dekat pantai, satu dekat dalam hutan. Ikut suka hati je mana dia nak buat rumah. Yang itu tak kisah sangat. Yang jadi masalah keadaan rumah tu. Dekat bawah rumah penuh dengan sampah sampai bau busuk tu dah naik dekat atas masuk dalam rumah. Bila dah malam pula, orang Melayu asapkan sampah-sampah ni untuk halau nyamuk. Dah penuh asap dekat dalam rumah. Dah le bau busuk sampai pedih mata, nak bernafas pun susah. Asap tu punya banyak sampai baju diorang jadi hitam tau. Corak pun dah tak nampak rupa dah. Benda ni sama je dekat tiga-tiga negeri ni. Dekat Kelantan, beliau tengok alatan makan minum pun tak dibasuh. Seterusnya, Abdullah Munshi tegur pasal pendidikan dekat dalam negeri-negeri Melayu ni. Adat orang Melayu dulu, kalau bukan bahasa sendiri, diorang tak nak belajar. Kalau bahasa asing tu tak apa, dia tak nak belajar. Masalahnya, bahasa sendiri pun tak nak belajar. Macam mana? Orang Melayu dulu anggap bahasa Melayu tu bahasa sendiri. Bahasa yang digunakan setiap hari. Buat apa nak belajar lagi? Masalahnya, cara diorang belajar tu dengan cara dengar, lepas tu tiu-tiu. Entah betul ke tak dia sebut tu. Dengan cara belajar macam ni le, rosak tata bahasa Melayu tu. Sedangkan bahasa Melayu tu punya le bagus. Dalam bahasa ada makna dan kelebihan yang tersirat. Beliau tengok orang Melayu dekat situ membaca pun tak tahu, menulis lagi le tak tahu. Tapi Alhamdulillah dekat Terengganu, orang Melayu pandai tulis bahasa Arab daripada bahasa Melayu. Orang Melayu dekat tiga-tiga negeri ni pun masih ada orang yang mengaji Al-Quran, walaupun tak berapa ramai. Itu pun ada yang tak faham makna ayat Al-Quran yang diorang baca tu. Beliau fikir kekurangan pelajaran nila yang menjadi akar segala kelemahan kerajaan Melayu. Kanak-kanak dan remaja Melayu ni dibiarkan buang masa buat benda yang sia-sia.
kenapa raja-raja Melayu atau pembesar Melayu tak berusaha untuk cari guru yang boleh ajarkan masyarakat Melayu ni menulis, membaca dan bercakap bahasa Melayu yang betul? Kalau orang Melayu ni berilmu, tahu menulis dan membaca, maka banyaklah kitab-kitab ilmu orang Melayu ni boleh dihasilkan. Bila ramai orang Melayu yang pandai dan mahir dengan bahasanya sendiri, maka bertambah eloklah adab dan tertib dalam perbuatan dia. Akhir sekali, semakin masyhur dan mulialah kerajaan Melayu tu, raja juga yang akan dapat nama. Ada ahli keluarga di raja yang ada kesedaran pasal ilmu penulisan dan membaca ni, macam ahli keluarga di Raja Kelantan, tapi tak boleh nak capai sebab tak ada kuasa besar dalam pemerintahan. Abdullah Munsyi takut kalau benda ni dibiarkan berlarutan, lama-lama memang hilanglah bahasa Melayu ni dalam dunia. Dahlah pedagang asing macam orang Cina dengan Arab tak guna sangat bahasa Melayu, semua guna bahasa diorang sendiri je. Cerita pasal pedagang ni, Abdullah Munsyi tengok yang aktiviti perdagangan dekat Kelantan ni banyak dilakukan secara berahsia. Sebab apa? Dah jadi buah mulut orang, sesiapa yang kaya dan berharta dekat negeri Melayu ni memang tak boleh hidup aman disebabkan fitnah dan penganiayaan. Engkau tak malu ke bila orang luar pun dah ada stigma macam tu dekat kita? Teguran seterusnya berkenaan adat, di mana masa beliau sampai dekat Terengganu, beliau diberitahu pasal adat dekat Terengganu ni. Bila masuk kampung raja, tak boleh pakai payung, tak boleh pakai selipar, tak boleh pakai pakaian berwarna kuning atau pakaian kain kasar. Padahal jalan dekat sana penuh dengan sampah, lopak air, semak samun yang penuh dengan ulau. Beliau pun terfikir, kenapa benda remeh macam ni dilarang dan dibesarkan? Yang patut dilarang tu ialah makan candu sebab membinasakan manusia. Yang patut dilarang ialah aktiviti judi yang merugikan orang Melayu. Yang patut dilarang ialah perbuatan malas untuk belajar dan bekerja sampai membantutkan perkembangan orang Melayu. Sama juga masa dekat Kelantan. Bila waktu petang, beliau tengok ramai perempuan yang berkemban pakai sanggul lintang sangkut dengan perhiasan lain datang dekat kapal-kapal dagang untuk jual diri. Siap ada yang jadi bapa ayam kepada perempuan-perempuan ni. Kenapa yang ni tak dilarang dalam adat? Abdullah Munsyi menasihatkan, kalau raja-raja Melayu nak dapatkan hormat dan kemuliaan daripada rakyatnya, benda tu kena datang daripada hati rakyat tu sendiri. Kalau raja boleh pelihara diri daripada perkara keji dan mungkar, memerintah dengan adil, jaga rakyat dengan baik dan tambah baik taraf hidup rakyat, secara tak langsung rakyat sendiri akan sayang dan hormat kepada raja tu. Bukannya dilarang benda-benda yang remeh macam ni, sedangkan benda ni bukannya satu dosa pun kepada Allah, dan benda-benda ni bukannya perbuatan yang bermaksud derhaka kepada raja. Benda-benda ni jadi larangan disebabkan hati dan nafsu nak menunjukkan kuasa raja tu sahaja. Lepas tu masa dekat Kelantan juga, beliau tengok rakyat dikerah untuk jalankan kehendak raja tanpa dibayar upah dan dibagi makanan masa buat kerja tu. Padahal rakyat yang jalankan kerja tu terpaksa tinggalkan family, tak tahu berapa lama makan ke tidak. Kalau orang tu mati masa berkhidmat, nasib family dia langsung tak terbela, dibiarkan je macam tu. Kalau raja nak makan, rakyat wajib bagi makanan diorang untuk santapan raja. Padahal yang bagi makanan tu dah tak ada makanan lain dah nak makan. Bayar pun tidak. Kalau ada duit, bolehlah beli makanan lain. Kalau ada anak perempuan cantik, kalau raja berkenan, raja akan ambil terus jadi isteri. Dekat Terengganu pun sama. Raja suka nak ambil anak dara atau bini orang sesuka hati, terutamanya dalam kalangan orang Cina. Kalau tak ikut cakap raja, habis harta benda dengan rumah kena rampas. Kalau melawan, kena hukum bunuh pula. Rakyat negeri itu sendiri buat pengakuan kepada Abdullah Munsyi bahawa mereka rasa terseksa dengan adat dan kerenah raja ni. Sebab tu diorang lagi sanggup hidup di bawah perintah orang putih. Sebab adat orang Melayu tak boleh pindah keluar daripada tempat asal, hukumannya bunuh. Jadi biarlah orang putih tu yang datang ke tempat diorang dan memerintah. Dalam penulisan Abdullah Munsyi juga, dekat Pahang, oleh kerana terlalu banyak anak raja, maka banyak kumpulan orang suruhan dan hamba raja dibentuk. Maka pertembungan antara kumpulan nila yang selalu jadi punca pergaduhan dekat Pahang. Kumpulan ni pula dibentuk oleh penjenayah-penjenayah yang nak lepaskan diri di bawah nama raja. Bila ada seorang individu ni dah bunuh orang, untuk elakkan dia kena hukum, dia pun pergi menyembah raja untuk mengaku dosa dia dan offer diri untuk jadi hamba raja. Bila dah jadi hamba raja, orang tu akan diletakkan tanda dan tidak dihukum. Sedangkan kebanyakan hamba raja tu orang-orang jahat. Bila dah jadi hamba raja ni, makin menjadi-jadilah perangai jahat diorang pada masyarakat. Tapi rakyat tak boleh nak buat apa, sebab memang dalam darah orang Melayu kena patuh dengan raja. Kalau diapa-apakan hamba raja tu, ramai yang akan bela dia, makin besar kepala dia. Oleh sebab itulah perbuatan fitnah ni makin berleluasa dan ramai orang yang tak bersalah dijatuhkan hukuman. Benda ni lah jadi punca orang Pahang takut nak ubah nasib hidup diorang, sebab takut kena naya dengan raja dan pembesar. Sama juga dengan orang Terengganu. Rakyat malas nak ubah nasib hidup sebab bila ada harta lebih sikit, ada rumah mewah sikit, ada ladang atau kebun yang besar, raja akan pinjam atau ambil terus. Punca dan kesan daripada perbuatan ni sentiasa berputar macam roda dan akhirnya membentuk satu pemikiran yang mundur dalam masyarakat. Jadi disebabkan dah biasa hidup macam tu, diorang tak rasa susah dan tak ada keinginan nak ubah nasib hidup. Abdullah Munsyi mengatakan
menyatakan bahawa anak raja atau pewaris tahta sepatutnya diberikan ilmu dan kemahiran untuk memerintah negara, bukan habiskan masa menyambung ayam atau makan candu. Raja kena latih pewaris tahta belajar tahan nafsu, sebab bila jadi raja ni kuasa kita terlampau besar. Bila kuasa dah terlampau besar ni, kalau tak boleh nak tahan nafsu, maka berakaulah kejahatan dekat dalam hati. Contohnya kisah dalam perang saudara dekat Kelantan yang menjadi punca Abdullah Munsyi ni pergi Kelantan. Punca perang saudara dekat Kelantan ni disebabkan orang-orang yang di Pertuan Kelantan bertekak dengan orang-orang Raja Bendahara masa diorang pergi tengok orang main menora, drama tarian dan nyanyian yang berasal daripada wilayah Pantai Timur dan Siam. Pertengkaran tu berakhir dengan kematian seorang lelaki daripada orang Raja Bendahara. Lepas tu, orang-orang yang di Pertuan Kelantan ni tak nak bagi balik mayat orang Raja Bendahara untuk dikebumikan. Bila jadi macam tu, Raja Bendahara hantarkan satu kumpulan orang untuk tuntut mayat tu. Bila yang di Pertuan Kelantan tengok orang Raja Bendahara datang ramai-ramai, baginda anggap Raja Bendahara nak perang dengan baginda. Maka baginda tembakkan meriam ke arah rumah Raja Bendahara sampai hancur rumah. Dah le dalam rumah tu ada anak bini Raja Bendahara. Nasib baik tak ada apa-apa. Raja Bendahara pun mengamuk maka terjadilah perang saudara tu. Motif perang ni hanyalah semata-mata untuk tunjukkan kuasa je, bukan sebab agama ke tanah jajahan ke apa. Tambah pula Raja Bendahara ada cerita yang sebelum ayahanda baginda mangkat, ayahanda baginda tak wariskan tahta kepada sesiapa pun. Ayahanda baginda berpesan supaya berperang sesama sendiri. Siapa yang menang, orang tu lah yang jadi Raja Kelantan. Sebab ayah baginda pun menjalankan adat yang sama sebelum menjadi Raja Kelantan. Lepas kemangkatan ayahanda baginda, adik-beradik raja ni dah sama-sama setuju siapa yang nak naik jadi raja. Tapi bila dah bagi kuasa dan darjat, melampau-lampau pula perbuatannya. Abdullah Munsyi berpendapat yang peperangan ni adalah peperangan yang sia-sia dan merugikan rakyat, sebab tak ada orang yang bertindak untuk settlekan cepat perang ni. Rakyat pun tak sanggup nak berkorban untuk perang antara raja ni. Tambah pula orang yang diorang nak lawan tu saudara mara diorang juga. Mana diorang sanggup? Raja pun tak nak one by one sebab tak nak bunuh adik-beradik sendiri. Jadi perang ni tak tahu mana hala tujunya. Lebih kepada ego nak tunjukkan kuasa siapa lagi kuat. Oleh kerana perang ni tak ada kesudahan, semua pihak hantar wakil kat Raja Siam bawa hadiah. Sesiapa yang dipilih oleh Raja Siam, orang tu lah yang akan jadi Raja Kelantan. Jadi nampak tak? Oleh kerana tak mampu tahan nafsu kuasa rakyat yang teraniaya, Abdullah Munsyi bagi teguran yang orang yang dilahirkan sebagai raja tu sama je hamba kepada Tuhan. Tuhan tak jadikan seseorang tu raja disebabkan orang tu lebih mulia daripada orang lain. Tuhan takdirkan orang tu jadi raja sebab nak bagi tanggungjawab memimpin rakyat supaya taat dengan Tuhan. Tuhan juga bagi tanggungjawab supaya memerintah dengan adil dan bijaksana. Kerana rajalah yang pertama akan disoal berkenaan tanggungjawabnya kepada rakyat. Maka dengan itu, seorang raja mestilah tahu untuk menerima nasihat dan belajar daripada orang alim supaya tahu nak bezakan antara adil dengan zalim. Bukannya jadi raja yang tahu menggunakan kuasa untuk memuaskan nafsu semata-mata. Jadi itulah antara teguran-teguran Abdullah Munsyi terhadap masyarakat Melayu dan institusi diraja pada masa tu. Bukan sekarang tau. Sekarang raja-raja Melayu semua dah educated, belajar pun overseas, siap ambil kursus kemahiran tertentu. Tambah pula sekarang ni kita hidup dalam pentadbiran raja berperlembagaan. So lepas dah belayar pergi ke Pahang, Terengganu dan Kelantan, sampailah Abdullah Munsyi balik ke Singapura. Bila sampai tu, Baba Buntiong pun angkat surat-surat tu bagi dekat Tuan Banam. Tapi tak bayar pun upah beliau dengan Grand Prix. Maka hari-hari lah diorang pergi rumah Baba Buntiong untuk tuntut bayaran diorang. Sampai bergaduh-gaduh. Abdullah Munsyi ni dah malas dah nak pergi hari-hari. Maka beliau dengan Grand Prix pun pergi mengadu dekat mahkamah. Grand Prix punya plan untuk saman Baba Buntiong ni. Bila dapat tahu pasal saman tu, Baba Buntiong pun panggil Grand Prix untuk settle tepi. Dia bayar Grand Prix dengan bayaran penuh, tapi suruh jangan bagi tahu Abdullah Munsyi yang dia dapat full payment. Bila sampai dekat Abdullah Munsyi je, Baba Buntiong pun nak bayar separuh je. Abdullah Munsyi tak nak, dia nak full juga RM80. Maka Baba Buntiong pun kata, bila masa pula dia berjanji nak bayar RM80? Kalau ada, mana buktinya? Abdullah Munsyi tetap menolak bayaran separuh tu. Kemudian Baba Buntiong offer RM60. Abdullah Munsyi tetap tak nak. Bila hal tu dapat tahu dekat seorang tuan Inggeris yang baik hati, dia bawa Abdullah Munsyi ni pergi dekat mahkamah untuk berbincang dengan Tuan Locke. Oleh kerana kesian, Tuan Locke pun bayarkan RM80 dekat Abdullah Munsyi ni. Maka tamatlah kisah pelayaran ni. Jadi kalau korang dah dengar cerita aku sampai sini, aku rasa korang dah boleh agak kan kenapa Abdullah Munsyi ni tak disukai oleh beberapa orang sejarawan negara. Pertama sekali, diorang mempertikaikan keturunan dia iaitu Jawi Peranakan, bukannya Melayu original. Dan beliau juga dibesarkan dan sangat rapat dengan orang British. Jadi pemikiran dan sudut pandang beliau banyak dipengaruhi oleh penjajah. Sebab tu ramai sejarawan mempertikaikan kesetiaan dia pada orang
orang Melayu. Yang kedua, sebab Abdullah Munshi ni mempertikaikan institusi diraja Melayu secara direct dan pedas, sedangkan menjadi pantang larang orang Melayu melawan raja. Tapi kerana penulisan beliau yang pedas ni lah yang buka mata orang Melayu untuk ubah taraf hidup menjadi yang lebih baik. Bila taraf hidup dah baik, tak adalah mudah now kalah dengan penjajah ni. So dekat sini aku nak menjelaskan pendirian aku pula. Aku sangat menghormati institusi diraja daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu sampailah sekarang. Cuma aku ingat pesan chef aku, bila belajar tu jangan belajar membabi buta. Jadi kalau setia tu jangan setia membabi buta. Kalau benda tu dah salah, kita kena usaha untuk bagi teguran kepada raja supaya benda yang salah ni tak berlarutan dan menjadi barah dalam masyarakat. Cuma kita sebagai rakyat kenalah tegur dengan cara yang beradab dan bersopan santun. Kang raja dah murka kang, pening pula kepala kau. Kalau raja tu adil dan bijaksana, walaupun baginda bukan raja dekat tempat aku tetap hormat raja tu. Sama juga pendirian aku dalam politik Malaysia ni. Terus terang aku cakap, aku tak sokong mana-mana parti pun. Aku sokong siapa je yang bagi manfaat kepada rakyat, tak kisahlah di parti mana sekalipun. Aku tak suka dengar ceramah politik ni. Aku nak tengok hasil kerja, apa yang dia dah buat. Aku selalu cakap dengan kawan-kawan aku, daripada habis beratus ribu buat kempen semua ni, lebih baik dia buat je kerja dia dengan amanah, adil dan bijaksana. Jadi bila rakyat nampak dan dapat rasa hasil tu, silap-silap masa pilihan raya nanti dia tak buat kempen apa pun boleh menang. Ini tak, bila pilihan raya barulah nak turun padang, manalah orang tak menyampah. Sampai dah melekat dalam mindset orang Malaysia, nampak ahli politik turun je mesti nak pilihan raya. Aku tak payah cakap pun, dah banyak orang yang troll benda ni. Rakyat yang bagus hasil daripada pemimpin yang hebat, maka jadilah pemimpin yang terbaik. Sebab perbuatan pemimpin itulah yang akan membentuk cara fikir rakyat negara tu. Ingat, hormat ni bukan datang daripada kuasa, tapi datang daripada pemerintahan yang bijaksana. Sekali lagi aku nak jelaskan, tujuan aku bercerita ni bukan nak menjatuhkan orang Melayu atau institusi diraja, tapi aku nak korang fikir pengajaran yang kita boleh belajar. Ya betul, yang aku cerita ni nenek moyang raja-raja sekarang, tapi kalau dah memang salah, kita kena aku je lah. Terima je kesalahan tu, sebab tu perbuatan orang lama. Benda pun dah jadi, bukan boleh nak ubah pun. Tapi kita yang hidup sekarang ni, buktikanlah yang kita lebih baik daripada keturunan kita. Kita belajarlah daripada kesilapan orang-orang lama, supaya kita takkan buat silap yang sama. Sebab aku berpegang pada prinsip, kalau hari orang tu lebih baik daripada semalam, dia orang yang beruntung. Kalau hari dia sama dengan semalam, dia orang yang lalai. Kalau hari dia lagi teruk daripada yang semalam, dialah orang-orang yang rugi. Maka biarlah kita hari ini menjadi orang yang lebih baik daripada orang-orang dahulu kala. Jadi sampai di sini sahaja cerita aku, semoga korang mendapat manfaat. Sebenarnya buku ni ceritakan banyak lagi cerita, cuma aku fokus pada teguran dan peristiwa yang penting-penting je. Kalau korang nak tahu banyak lagi, korang boleh beli dan baca buku ni, serius tak rugi. Dan memandangkan hari ni aku bermurah hati, aku nak hadiahkan buku ni pada 3 orang yang bertuah. Tapi korang kena jawab soalan dulu lah. Soalannya aku akan keluarkan dalam video TikTok aku esok tengah hari. So korang kena follow TikTok Gigi Emas, lepas tu korang kena jawab 3 soalan yang aku bagi. Aku akan pilih 3 orang yang bertuah untuk dapatkan buku ni secara percuma. Kalau korang bersungguh-sungguh nakkan buku ni, jangan lupa tengok video TikTok Gigi Emas esok tau. Anyway, kalau korang ada pendapat yang membina yang korang nak suarakan, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku juga nak mohon ampun dan maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku yang tak berapa nak cantik. Dan andai kata adalah ahli keluarga diraja atau pemerintah atau pembesar yang tengok video ni, patut dengan rendah dirinya memohon ampun beribu-ribu ampun sekiranya patut ada salah dan silap. Sesungguhnya video ni dibuat atas niat dengan pengajaran semata-mata untuk memberi kesedaran pada orang Melayu kita pada hari ini, tak ada niat yang lain. Akhir sekali, terima kasih sebab sudi menonton video aku ni sampailah habis. Percayalah, jantung aku berdegup kencang sekarang ni sebab aku takut gila, tapi aku kena buat juga demi pengajaran yang membina ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.